Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Baik, hari ini kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita untuk mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 1 bagi bab 4, iaitu lakaran. Baik, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita pada kelas yang lalu, 4.1.2, teknik lakaran pictorial, dan kita akan tambah lagi untuk hari ini 4.1.3 lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D, dan juga 4.1.4 pemilihan lakaran produk terbaik berdasarkan elemen reka bentuk. Baik, sebelum tu apa khabar semua? Jadi cikgu harap kamu berada dalam keadaan yang baiklah untuk meneruskan lagi dan diberikan kekuatan untuk meneruskan lagi sesi PDPR ini. Baik, sebelum tu anda boleh buka buku teks anda pada muka surat 88. Okey, baik. Kalau kamu tengok di hadapan kamu ni ada satu paparan gambar. Dekat sini dia ada nyatakan 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Okey, baik. Kenapa cikgu paparkan image ini? Untuk apa sebenarnya? Okey. Pada tajuk lakaran yang telah kita pelajari ini, kita telah mempelajari pelbagai teknik lakaran pictorial dalam subtopik sebelumnya. Jadi teknik lakaran ini boleh digunakan untuk hasilkan lakaran asas produk berdasarkan lakaran 2 dimensi, dan juga boleh hasilkan juga dalam lakaran 3 dimensi. Okey, kalau kamu tengok lakaran 2 dimensi ni dia cuma ada satu pandangan sahaja. Jadi kalau 3 dimensi ni dia ada pelbagai permukaan. Jadi dia berkaitan dengan apa yang hendak kita pelajari pada hari ini. Okey, baik. Kamu boleh tengok pada muka surat 88 buku teks kamu. Okey, gaya visual lakaran. Apa dia gaya visual lakaran ini? Okey, secara ringkasnya dia merupakan satu merujuk kepada teknik untuk menampakkan lakaran objek menjadi lebih realistik dan juga nampak menarik. Okey, realistik ni apa? Realistik ni dia nampak lebih real lah, lebih orang kata apa? Lebih hidup. Macam itulah lebih kurang dia. Okey, jadi lakaran dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Okey, dia merupakan lakaran dalam bentuk 2 dimensi ataupun dalam 3 dimensi. Okey, biasanya mereka akan menghasilkan, mereka bentuk ni, designer ni dia akan hasilkan lakaran dalam bentuk 2D atau 3 dimensi, realistik dan juga konseptual. Okey, terdapat dua teknik ataupun dua cara yang boleh digunakan untuk gaya visual lakaran ini. Ini kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya. Okey, yang pertama adalah teknik rendering, yang kedua adalah kesan cahaya dan bayang. Okey, seterusnya. Okey, apa dia teknik rendering ni? Teknik rendering ni adalah satu teknik yang digunakan untuk hasilkan gaya ataupun visual lakaran dia, supaya objek tu lebih menarik dan juga realistik, nampak real, nampak hidup. Okey, kalau kamu tengok gambar dekat yang video cikgu ni, gambar topi ni kan nampak ni cuma lukisan saja, lakaran saja, tapi nampak seperti dia hidup, nampak dia seperti dia real. Ni sama dalam buku teks kamu pada muka surat 88. Okey, teknik rendering ni dia digunakan untuk papar permukaan rata supaya kelihatan melengkung ataupun membonjol ke luar. Okey, contohnya ni kalau kamu tengok pada topi ni, ni pada yang bahagian atas ni kan, lengkungan ni kan. Okey, jadi bahagian ni telah dibuat rendering. Jadi dia nampak kelihatan melengkung ataupun membonjol ke luar. Okey,
teknik rendering ni boleh menggunakan sama ada warna ataupun tekstur ataupun dalam bentuk garisan ataupun dalam cara yang lain. Okey. Kalau kamu tengok pada topi ni, dia memakai teknik menggunakan warna, jadi dia nampak lebih hidup. Okey, ni sama juga macam beg ni. Beg ni dia pun ada bahagian telah dibuat rendering. Dia menggunakan garisan supaya dia nampak lebih hidup. Okey, alat-alatan khasas untuk buat teknik rendering ni, ni yang cikgu tunjuk ni. Pensel warna, pen penanda, marker pen lah bahasa Inggeris dia, highlighter, pen dan dakwat serta pasta kapur ataupun cap pasta. Okey, cikgu harap setakat ni kamu boleh faham. Okey, seterusnya, ni contoh dalam muka teks kamu pada muka surat 89. Ni contoh juga teknik rendering yang telah dihasilkan pada produk. Contohnya ni lampu meja ni kan, daripada lakaran asas dia. Okey, dia telah diberikan teknik rendering sampai dia menampak lebih realistik dia punya yang hasil yang akhir dia. Sama juga dengan beg tangan ni, nampak daripada lakaran asal dia sampailah ke lakaran akhir. Jadi melalui teknik rendering ni dia dapat membantu untuk pereka bentuk ni untuk persembahkan lakaran ni kepada pelanggan dengan kata apa, dengan yang kehendak mereka lah. Macam tu lah lebih kurang. Okey, yang kedua tadi kita dah tengok teknik rendering. Sekarang adalah kesan cahaya dan bayang. Kamu boleh buka buku teks pada muka surat 90. Okey, apa dia kesan cahaya dan bayang ni? Kesan cahaya dan bayang ni dia designer tu, pereka bentuk ni, dia akan digunakan bagi menjadikan lakaran tu lebih realistik, nampak lebih hidup. Okey, jadi sebelum nak buat kesan bayang ni, kita kena tahu dia punya kedudukan sumber cahaya. Sumber cahaya dia daripada mana? Okey, contoh kalau tengok gambar ni, sama dalam buku teks kamu pada muka surat 90. Okey, kalau sumber cahayanya daripada sini, maka dia punya kesan cahaya adalah di sini, dan dia punya bayang dia adalah bahagian ini. Jadi pada permukaan ini akan diberikan tone yang lebih gelap untuk menunjukkan kawasan ini terlindung dari cahaya, dan belakang ni pula dia punya kesan bayangan dia yang diberikan di atas permukaan lantai yang menunjukkan dia bentuk dia. Okey, kalau kamu tengok sini dia dia punya lakaran dia tu menggunakan lakaran perspektif dua titik. Okey, seterusnya ni contoh lakaran yang dikenakan kesan cahaya dan bayang. Ni ada pada muka surat 91. Contohnya topi ni. Topi ni dia punya cahaya dia di arah atas. Kalau cahaya daripada arah atas, ni adalah kawasan yang ada pantulan cahaya. Makanya pada bahagian lain yang tidak kena cahaya itu, dia akan digelapkan, nak menunjukkan dia punya kesan pencahayaan dia. Okey, yang bawah pula adalah kesan dia punya bayang. Sama juga dengan beg tangan ni. Okey, beg tangan ni contohnya arah cahaya dia daripada sini. Jadi kawasan ni akan mendapat tone gelap, dan di atas lantai ni adalah kesan bayang dia. Jadi ini adalah kesan cahaya dan bayang. Yang pertama tadi teknik rendering, yang kedua adalah kesan cahaya dan bayang. Okey, baik. Seterusnya okey, kita akan tengok 4.1.3. Lakaran asas produk dalam bentuk 3 dimensi berasaskan 2 dimensi. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu pada muka surat 92. Okey, pada kelas yang lalu kita dah mempelajari pelbagai teknik lakaran pictorial dalam
subtopik yang lepas. Jadi teknik lakaran ni boleh digunakan untuk hasilkan lakaran asas produk berdasarkan lakaran 2 dimensi dan boleh hasilkan lakaran 3 dimensi. Okey, apa dia lakaran 2 dimensi ni? Okey. Lakaran 2 dimensi ni dia merupakan lakaran yang terdiri daripada satu pandangan sahaja. Sama ada pandangan pelan ke, pandangan hadapan dia ke, ataupun pandangan sisi. Pandangan pelan ni pandangan mana? Pandangan pelan adalah pandangan dari atas. Okey, yang tadi ni yang cikgu tunjuk tadi 2 dimensi. Ni 2 dimensi, dia ada satu pandangan sahaja. Okey. Dia dapat dilihat pada satu arah sahaja dan tidak berstruktur. Okey, ukuran dia akan bergantung pada sudut pandangan dia, sama ada panjang dan lebar, panjang dan tinggi, ataupun tinggi dan lebar. Okey. Dekat bawah ni adalah contoh bagi lakaran 2 dimensi. Ni kalau yang pertama ni dapur memasak kan. Ni pandangan dari atas dia. Dan ini pandangan dari depan dia. Dia cuma kita nampak pada satu arah. Sama juga dengan tong sampah ini. Okey, ini daripada hadapan, dan ini daripada pelan daripada atas. Kita cuma nampak satu arah sahaja. Itu adalah lakaran 2 dimensi. Jadi kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, yang seterusnya, apa dia lakaran 3 dimensi? Okey, lakaran 3 dimensi ni dia memberikan gambaran sebenar objek yang kita nak bina. Okey, kalau kita dah belajar sebelum ni, contoh lakaran dimensi ni paling senang kita tengok adalah lakaran perspektif. Okey, lakaran perspektif ni adalah lakaran 3 dimensi lah. Dia menunjukkan gambaran sebenar objek yang nak dibina. Okey, dia ada lebih daripada satu permukaan yang menunjukkan dia punya tinggi, ukuran dimensi dia, panjang dia, lebar dia, dan juga dia punya tinggi. Okey, kalau kamu tengok sini, ni pun dia pakai sama juga, dapur memasak kan, tapi kita nampak dia lebih realistik. Okey, yang tadi kita tengok 2D, dia punya atas dia dan juga hadapan, tapi yang ni kita nampak keseluruhan, hampir keseluruhan. Okey, sama juga dengan tong sampah ni. Tadi kita cuma nampak hadapan dan atas dia. Okey, tapi yang ni kita nampak hampir keseluruhan dia, dari segi depan dia, atas dia, dan juga dia punya sisi. Okey, ni pun kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, seterusnya 4.1.4, pemilihan lakaran produk terbaik berdasarkan elemen reka bentuk. Okey, kita dah belajar pada bab 1, bab 2 dulu tentang elemen reka bentuk. Jadi benda ni dia berterusan dan diaplikasi pula di dalam lakaran. Okey, jadi untuk pemilihan lakaran produk yang terbaik, ia akan dilakukan setelah membuat penilaian terhadap beberapa lakaran yang dihasilkan. Maknanya lakaran ni bukan kita buat satu. Contohnya kalau ada pelanggan, kita sebagai pereka bentuk, ada pelanggan dia nak suruh kita hasilkan satu topi contohnya. Topi itu bukanlah kita lakar satu saja. Maknanya ada beberapa lakaran. Jadi kita akan buat pemilihan untuk memilih dia punya produk yang terbaik untuk kita hasilkan. Jadi lakaran yang terhasil ni, dia lakaran yang kita dah buat ni, beberapa lakaran dia akan ada beberapa persamaan dari segi persamaan dan perbezaan dari segi dia punya bentuk ke, dia punya warna dia ke, apa ke, tapi dia berdasarkan elemen mengikut kehendak pengguna. Okey, contohnya kalau ni kamu boleh tengok dalam muka teks kamu, muka surat 93 Okey, ni ada gambar topi, ada produk A, produk B, produk C. Jadi dia berbeza. Kalau kamu tengok sini yang pertama ni, beza dia contohnya pada elemen warna dia. Sini ada warna merah dan juga warna putih.
Lagi satu mungkin daripada segi bentuk dia lebih menarik dan juga selesa. Ada juga nilai estetika, mempunyai elemen dan juga garisan yang menarik. Okey, yang kedua ni, lakaran produk yang kedua ini. Kalau kamu tengok, elemen bentuk pelindung depan dia lebih pendek, tetapi lebih besar. Dia guna warna biru dan juga warna putih. Jadi warna dia juga seimbang. Jadi cuma ada perbezaan pada tekstur dia yang lebih licin. Okey, kalau kamu tengok ini ada persamaan dan juga perbezaan dari segi beberapa elemen. Serupa juga dengan lakaran pada produk C. Okey, dia ada pelbagai warna dan kemasan dengan jahitan mesin. Jadi kalau kamu tengok ketiga-tiga ni, dia ada persamaan dan juga ada perbezaan dari segi beberapa elemen. Jadi pemilihan lakaran produk yang terbaik dapat dilakukan setelah membuat penilaian terhadap beberapa lakaran yang dihasilkan. Okey, ini dia punya kita dalam bentuk jadual. Kita nak tengok dia punya perbezaan. Jadi kamu boleh tengok pada buku teks kamu pada muka surat 94. Jadi pemilihan lakaran produk terbaik dibuat berpandukan elemen reka bentuk, iaitu dia punya garisan, tekstur, dia punya saiz, warna dan juga arah. Jadi daripada pemilihan yang dibuat ini akan dapat satu yang kita nak lah, yang paling terbaik. Okey, kalau kamu tengok sini dia ada terangkan dia punya perbezaan, dan ini kamu boleh bacalah dalam buku teks kamu. Okey, seterusnya kriteria untuk pemilihan lakaran. Okey, jadi kriteria untuk memilih lakaran ni ada 5 kriteria. Okey, yang pertama adalah mestilah menarik perhatian pelanggan. Yang kedua, warna dia kena seimbang dan juga sesuai. Yang ketiga, bentuk dia kenalah mudah untuk dihasilkan. Yang keempat, dia kena ada nilai estetika. Yang kelima, dia mesti ada maklumat lakaran lengkap. Macam tadilah yang kita tengok ni, dia ada semua elemen. Okey, pemilihan lakaran produk yang terbaik juga dapat dibuat dengan mengedarkan borang penilaian kepada pelanggan ataupun pengguna, customer kita. Kita sebagai pereka bentuk, kita nak dapat pemilihan lakaran yang produk yang terbaik, kita boleh bagi dia borang penilaian. Okey, ni kamu boleh tengok dalam buku teks kamu pada muka surat 95. Okey, kita suruh dia isi borang penilaian ini. Jadi daripada borang ni kita akan dapat maklumat yang diperlukan untuk pilih lakaran yang terbaik berdasarkan kriteria pemilihan lakaran yang ada pada borang ini. Okey, kumpulan sasar dia ditetapkan terlebih dahulu ikut umur dan juga jantina. Okey, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Kepada pelajar cikgu, sila lengkapkan tugas yang telah cikgu berikan. Jika kamu faham dan berminat dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Bye-bye.